Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam Membongkar Kisah Sejarah. Dan kisah kali ini ialah Catatan Sejarah Bajau Ubian. Seperti apakah kisah kali ini? Mari sama-sama kita saksikan. Apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini? Sebenarnya tidak banyak tulisan yang memerihalkan tentang orang Ubian. Orang Ubian merupakan salah satu kelompok penutur bahasa Austronesia yang mendiami kawasan pesisir pantai dan pulau-pulau di Sabah. Mereka juga dikenali sebagai masyarakat maritim. Orang Ubian mempunyai satu ungkapan berbunyi, mangan embal mangan, bapiein mak tipon-tipon, yang maksudnya hampir sama dengan peribahasa Bajau, mangan nia mangan suko jo kurung-kurung. Falsafah yang hampir sama juga dengan ungkapan orang Jawa, mangan ora mangan, asal kumpul. Kesemua ungkapan tersebut mempunyai maksud yang sama, iaitu makan atau tidak yang penting berkumpul bersama. Seperti masyarakat maritim lain di Asia Tenggara, tidak ramai yang benar-benar mengenali orang Ubian. Dalam kalangan penduduk di Sabah, ramai yang keliru dan mengkategorikan orang Ubian dalam kelompok yang sama dengan orang Bajau sempurna atau orang Sulu. Walhal mereka adalah kelompok minoriti yang tergolong dalam rumpun Bajau. Oleh yang demikian, makalah ini secara khusus memfokuskan kepada cerakinan yang asas terhadap bahasa Ubian, khusus kepada bahasa Ubian yang dituturkan di Pulau Mantanani, Kota Belud, Sabah. Pencerakinan ini diharapkan akan mendedahkan bahasa ini sebagai pengetahuan dan maklumat kepada awam. Permasalahan dan tujuan. Identiti orang-orang Ubian seolah-olah tenggelam dalam kelompok majoriti etnik sama Bajau, sama ada di pantai barat maupun di timur Sabah. Demikian situasinya apabila memperkatakan tentang bahasa. Tulisan ataupun sebarang catatan mengenai bahasa Ubian di daerah Kota Belud belum pernah didokumentasikan secara teratur. Kebanyakan tulisan atau catatan awal hanya mendokumentasikan kumpulan etnik dominan, iaitu orang-orang Bajau sama. Ada yang mendiami residensi pantai barat Sabah maupun timur Sabah. Jika ada pun catatan berkait dengan bangsa Ubian, catatan tersebut hanya sekadar menyebut tanpa membincangkan lebih lanjut mengenai kelompok ini. Malah, tulisan-tulisan berkenaan tidak pula membincangkan secara mengkhusus tentang orang Ubian di Pulau Mantanani. Sebaliknya, tumpuan diberi terhadap orang Ubian di kawasan lain atau di wilayah lain. Keadaan sedemikian menyebabkan kurangnya maklumat mengenai mereka, sama ada daripada aspek bahasa maupun budaya. Situasi tersebut dirumitkan pula dengan status pengelompokan bahasa tersebut yang sememangnya berasal dari selatan Filipina, menyebabkan bahasa ini semakin dipinggirkan dan hanya digunakan dalam kalangan penutur yang sama sahaja. Terdapat variasi berbeza untuk merujuk kepada dialek-dialek yang digunakan oleh penutur bahasa Ubian, antaranya dialek-dialek Sibutu, Simunol, Tandubas, Obian, Balimbing, Bongau, Sitangkai, Langoyan, Sapa-Sapa, dan Sama Sibutu. Lain di Sabah, orang-orang Ubian turut mendiami wilayah di selatan Filipina, yakni mereka bertumpu di Mindanao, Pulau Tawi-Tawi, Pulau Simunol, Pulau Sibutu. Mereka juga turut mendiami pulau-pulau besar lain yang terdapat di selatan Filipina. Dianggarkan sekitar 260,000 orang penutur bahasa ini. Di seluruh Filipina, etnologi telah meletakkan status bahasa Ubian sebagai developing, membangun, dengan maksud bahawa bahasa tersebut masih dituturkan dengan banyak malah. Bahasa ini mempunyai bentuk sastra yang telah diseragamkan, meskipun belum mampan sifatnya. Kenyataan tersebut berkemungkinan terjadi di selatan Filipina dan tidak berlaku di Sabah. Dalam konteks Sabah, bahasa ini tidak pernah diangkat menjadi salah satu bahasa dalam arus perdana, sama ada digunakan dalam sistem pendidikan maupun digunakan sebagai bahasa inter atau intra-etnik.
Berbanding dengan bahasa Bajau yang berada serumpun dengan bahasa Ubian, maka bahasa Bajau mendapat tempat yang jauh lebih baik daripada bahasa Ubian. Keadaan sedemikian memperlihatkan bahawa bahasa Ubian adalah bahasa minoriti di Sabah berbanding di tanah asalnya di selatan Filipina. Walaupun hakikatnya orang-orang Ubian yang ada di Sabah ketika ini telah berhijrah daripada wilayah selatan Filipina sejak sekian lama, namun mereka masih kekal sebagai kelompok minoriti di Sabah. Rentetan itu, kekurangan maklumat yang berkait dengan bahasa Ubian, khususnya yang dituturkan di Pulau Mantanani, Kota Belud, perlu ditambah. Perbincangan dalam markah ini bermaksud untuk dikongsi dengan khalayak luas yang mungkin pernah mendengar nama kumpulan etnik ini atau sebaliknya. Apatah lagi dalam konteks Sabah yang memiliki lebih daripada 30 suku kaum, justru maklumat asas mengenai bahasa Ubian ini sekurang-kurangnya mampu dijadikan salah satu sumber pengetahuan awal mengenai bahasa berkenaan khususnya yang dituturkan di Pulau Mantanani, Kota Belud, Sabah. Kajian pustaka terhadap bahasa Ubian. Kekurangan maklumat dan pengetahuan mengenai bangsa Ubian berkemungkinan disebabkan mereka merupakan kelompok minoriti dalam rumpun Bajau yang akhirnya menyebabkan mereka seolah-olah terpinggir daripada laluan penelitian sebelumnya. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa catatan yang ditemui dan membincangkan mengenai mereka daripada disiplin berbeza. Antara tulisan yang pernah membincangkan tentang bangsa Ubian, misalnya hasil penyelidikan Halina Sendera Mohad Yakin, 2003. Bahan ini sebenarnya merupakan bahan yang memerihalkan aspek akulturasi serta peranan komunikasi dalam proses tersebut. Penelitian ini difokuskan kepada kalangan imigran Filipina generasi pertama dan kedua di Sabah khususnya. Orang Ubian yang mendiami Kampung Baru-Baru, Tuaran, Sabah. Perbincangan juga didapati membandingkan proses akulturasi orang Ubian berkenaan dengan orang Bajau di sekitar kampung berkenaan. Antara aspek yang dilihat adalah kefasihan berbahasa, hubungan pribadi, pengetahuan budaya dan amalan-amalan yang dipraktikan. Namun secara keseluruhan, bahan ini tidak mampu menggambarkan sama ada mengenai bangsa Ubian secara terperinci mahupun bahasa yang mereka tuturkan. Selain itu, bahan yang ditulis oleh Mohad Jire Kumalah, 2015, yang membincangkan tentang aspek pelancongan berasaskan komuniti dengan tujuan untuk mencapai pembangunan lestari agar komuniti luar bandar dapat meningkatkan taraf hidup mereka tanpa merosakkan alam sekitar. Kisah itu memfokuskan kepada Pulau Mantanani kerana keunikan komunitinya yang hampir 100% terdiri daripada bangsa Ubian. Kisah ini ditumpukan kepada 6 klasifikasi melibatkan kearifan tempatan yang boleh dijadikan sebagai tarikan pelancongan, iaitu masakan, kraftangan dan pertukangan, permainan tradisi, kemahiran hidup, seni tarian dan muzik, majlis kerajaan dan perayaan. Setiap kearifan tempatan ini mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai tarikan pelancong. Pemerkasaan kearifan tempatan komuniti pulau bukan sahaja penting untuk tarikan pelancong, tetapi yang lebih utama adalah ia mampu dipelihara agar terus kekal lestari untuk tatapan dan amalan generasi akan datang. Walau bagaimanapun, bahan ini juga langsung tidak memperincikan atau menyentuh tentang struktur bahasa Ubian. Ismail Ibrahim, 2013, pula menampilkan satu dokumentasi tentang keunikan hasil kesenian dan adat resam dalam kehidupan masyarakat tradisi. Dokumentasi berkenaan secara khusus menumpukan perhatian kepada masyarakat Kepulauan Pesisir Sabah khususnya dalam kalangan orang-orang Bajau di Pulau Omadal, Pulau Bombom, Pulau Libaran, Pulau Banggi dan di Pulau Jambongan, Sabah. Bahan ini hanya memerihalkan tentang adat kematian orang Ubian di Pulau Jambongan. Secara umum, tiada perbincangan mengenai bahasa dan budaya terperinci orang Ubian dilakukan, manakala Rosman Hussein Velan Kunjuraman, 2015, pula
membincangkan tentang transformasi yang diperlukan oleh penduduk di Pulau Mantanani daripada segi keperluan mempelbagaikan pekerjaan dan aktiviti ekonomi, agar penduduk di pulau ini mampu keluar daripada kekangan kemiskinan. Hasil perbincangan ini mendapati penduduk di pulau itu, yang rata-ratanya berketurunan Ubian, sememangnya berminat untuk mengubah keadaan hidup mereka, namun mereka memerlukan sokongan daripada pihak kerajaan, pihak swasta dan pihak NGO untuk menjayakan usaha sedemikian. Tulisan Zaimi Saibel, 2016, pula telah memerihal tentang ritual adat korban sebagai salah satu adat dalam budaya orang-orang Ubian di Pulau Banggi, Kudat, Sabah. Adat korban bagi orang-orang Ubian berbau antara agama Islam dan kepercayaan tradisional mereka. Adat itu ditanggap sebagai satu keperluan yang mesti dilakukan oleh semua orang Ubian, kerana dipercayai, jika adat korban itu tidak dilakukan maka, kelak di akhirat mereka tidak mempunyai haiwan tunggangan. Amalan dan kepercayaan sedemikian terus dipelihara oleh generasi tua. Generasi baharu yang sudah memahami secara mendalam mengenai fahaman agama Islam, sudah mulai meninggalkan adat ini. Ketiga-tiga kisah ini hanya berfokuskan kepada hasil kesenian dan adat resam, aspek transformasi ekonomi serta tradisi korban sahaja, tanpa sedikit pun menyentuh tentang aspek bahasa Ubian secara tuntas. Berasaskan beberapa contoh dokumentasi yang ada dicatatkan dan menyentuh tentang bangsa Ubian, jelas memperlihatkan bahawa kumpulan masyarakat ini masih kurang dikenali dan sering terpinggir daripada perhatian kalangan penyelidik di Malaysia. Hal ini berkemungkinan disebabkan kurangnya maklumat tentang mereka, dan mereka juga kurang terdedah kepada khalayak besar di Sabah, secara khusus dan di Malaysia amnya. Tata kaedah dan pendekatan struktural. Kisah ini memanfaatkan dua kaedah kajian utama, iaitu kaedah kajian kepustakaan dan kajian lapangan. Kedua-dua kaedah ini dimanfaatkan bagi memperoleh satu hasil yang dapat lengkap dan tuntas. Beberapa kaedah, misalnya temu bual tidak berstruktur dan pemerhatian ikut serta, telah dimanfaatkan dalam usaha memperoleh data di lapangan. Semua data turut dirakam untuk memudahkan ia didengar semula. Rakaman merujuk kepada aktiviti mengumpul data leksikon budaya setempat, data penceritaan, serta data temu bual tidak berstruktur. Hasil rakaman ini menjadi data mentah terpenting bagi proses pentranskripsian bentuk fonetik. Selain itu, kiraan kognat turut dibuat untuk menentukan hubungan antara bahasa sumber dengan bahasa yang dibandingkan, yakni bahasa Austronesia Purba, BAP, dengan bahasa Ubian, Pulau Mantanani dan bahasa Bajau Kota Belud. Daftar kata ini berasaskan daftar kata yang dipakai di Borneo oleh Collins, 2005. Dan rakan-rakan penyelidik beliau antaranya, Collins Chong Shin, 2010. Dan Yusriadi, 2006. Daftar kata ini telah disesuaikan pula dengan kenyataan dan konteks sebenar, realiti, di Sabah. Namun, disebabkan keterbatasan masa, maka, jumlah 500 bahan tersebut terpaksa dikurangkan hanya kepada 200 bahan. Penentuan 200 bahan tersebut adalah berdasarkan senarai Swadesh, yang lebih dikenali sebagai daftar kata Swadesh, yang juga telah disesuaikan. Daripada 200 perkataan yang dikutip hanya 100 perkataan sahaja, yang digunakan sebagai perbincangan. Penyesuaian tersebut dibuat mengikut senarai leksikal yang dipakai Collins dalam penyelidikan beliau, antaranya di Temerloh, Pahang, Collins 1983, di Hulu Terengganu, Collins 1983, dan di Sarawak, Collins 1987, seperti yang telah dinyatakan. Perbincangan dibataskan kepada aspek fonologi, tata bunyi khusus, untuk menentukan inventory fonem serta melihat dua ciri fonologi yang berlaku dalam bahasa Ubian daripada sumber asal bahasa Austronesia Purba, iaitu ciri inovasi dan retensi pada posisi kata. Semua data bahasa Ubian dikumpulkan semasa melakukan kajian lapangan. Pada tahun 2016 di Pulau Mantanani, Kota Belud, Sabah.
Temu bual dijalankan melalui pertanyaan leksikal demi leksikal di dua buah kampung yang terdapat di pulau itu, iaitu Kampung Padang dan Kampung Siren Bukit. Penggunaan tata cara ini disebabkan tumpuan penyelidikan hanya untuk mencungkil aspek fonologi. Penelitian ini adalah berlandaskan kepada pendekatan struktural. Dalam analisis data yang berkait rapat dengan bidang fonologi, pendekatan struktural diguna pakai untuk menganalisis data. Pemilihan pendekatan ini sebenarnya didasarkan kepada beberapa hipotesis umum yang terdapat dalam pendekatan ini. Pertama, kaedah yang dipakai dalam pendekatan ini adalah bersifat empiris, induktif. Berdasarkan kaedah ini, sejumlah korpus bahasa yang diperoleh digeneralisasikan secara sistematik. Kedua, bahasa itu adalah ujaran dan kemudiannya tulisan. Jadi, yang diteliti dan dicatat ialah bahasa lisan. Ketiga, bahasa merupakan satu produk yang terdiri daripada unsur bunyi dan makna. Keempat, pengelasan bunyi berdasarkan penyebarannya. Nur Fazila A.B. Hamid Rahim Aman 2014. Memandangkan setiap bahasa mempunyai identitinya sendiri, maka ia perlu dibezakan dan diketahui ciri-ciri khususnya agar sesuatu bahasa itu mudah dipelajari. Menurut Sausuri, 1857 hingga 1913, deskripsi pendekatan struktural adalah berasaskan ciri atau sifat khusus sesuatu bahasa itu, yakni mengetahui ciri-ciri khusus sesuatu bahasa agar mudah mempelajari bahasa berkenaan. Al-Wasilah, 2011, pula menambah bahawa pendekatan struktural itu merangkumi 10 hal berikut. 1. Membezakan makna leksikal dengan makna struktur. 2. Nahu dilihat dalam bentuk yang sangat formal. 3. Sintaksis diteliti menerusi bentuk kata, susunan, fungsi dan intonasi. 4. Analisis meliputi fonem dan makna sehingga struktur ayat. 5. Kata-kata dikategorikan kepada fungsi dan jenis. 6. Lisan dan tulisan dibezakan. 7. Meneliti ragam bahasa. 8. Ayat diteliti secara langsung tanpa mengetepikan makna tersirat. 9. Aspek perbandingan yang terdapat dalam ayat turut dikaji. Dan 10. Bahasa dianggap sebagai proses stimulus respon. Dalam pendekatan struktural, kaedah deskriptif sesuai digunakan untuk memerihal aspek bunyi-bunyi bahasa, konsonan, vokal, dan diftom yang terdapat dalam kawasan kajian ini. Menurut Abdullah Hassan, 1980, analisis deskriptif terbit daripada kaedah tradisi yang menghuraikan struktur bahasa, termasuklah bunyinya. Bunyi-bunyi yang didengar itu dipenggalkan dan diberi lambang. Kemudian, bunyi-bunyi tersebut digolongkan kepada jenis-jenisnya atas dasar persamaan ciri fonetik. Bangsa Ubian. Secara dokumentasi rasmi, belum terdapat satu tulisan yang benar-benar memerihal orang Ubian di Sabah khususnya. Dalam buku tahunan Perangkaan Sabah, 2015, populasi mereka disatukan di bawah kategori Bumiputera lain, dengan jumlah 12,878 orang. Walhal, orang-orang Ubian hanyalah sekumpulan kecil manusia, yang menghuni pulau-pulau dan kawasan pinggir pantai, di sekitar daerah Kota Belud. Justeru, jumlah populasi itu bukan angka perwakilan, yang boleh menggambarkan jumlah sebenar orang-orang Ubian di Kota Belud. Mereka boleh dianggap sebagai kelompok minoriti yang mendiami pulau-pulau dan kawasan pinggir laut di daerah Kota Belud. Berasaskan sumber lisan daripada Encik Albi Ben Alad, 63 tahun, mantan ketua kampung di Pulau Mantanani, Kota Belud. Orang Ubian sebenarnya berasal dari Pulau Ubian, Filipina. Mereka mulai berpindah ke Sabah sebelum Perang Dunia Kedua. Bangsa Ubian merupakan masyarakat kepulauan. Maka, mereka berpindah ke pulau-pulau yang terletak di persisiran Sabah antaranya Pulau Mantanani. Sebenarnya, orang-orang Ubian juga tergolong dalam kelompok besar rumpun Samalik. Sekitar tahun 1887, berlaku penghijrahan beramai-ramai orang Bajau dari Kepulauan Tawi-Tawi ke persisiran pantai Sabah. Catatan yang dibuat oleh Warren, 1971,
menjelaskan seramai 200-250 orang bajau Balangingi yang berasal dari Pulau Tatagan, telah berpindah ke daerah Sempurna. Setahun kemudian, yakni pada 1888 pula, orang-orang bajau dari Pulau Simonol, Pulau Tawi-Tawi, Pulau Ubian dan pulau-pulau berdekatan, telah berpindah ke kawasan Teluk Darfel di Lahad Datu, Sabah. Jadi, tidaklah menghairankan jika berlaku dan terdapat perpindahan orang bajau dari pulau-pulau di selatan Filipina ke pulau-pulau pesisir pantai barat Sabah. Seperti Pulau Mantanani, terdapat faktor penarik dan penolak yang menyebabkan perpindahan tersebut berlaku. Kebanjiran orang-orang bajau dari pulau-pulau di sekitar selatan Filipina disebabkan kemakmuran yang dinikmati oleh penduduk tanah besar Borneo yang berada dalam wilayah Kesultanan Brunei dan British North Borneo Chartered Company, BNBCC, merupakan faktor penarik kepada penghijrahan mereka selain faktor ancaman serta cengkaman penjajahan Sepanyol pada ketika itu yang menindas penduduk di kawasan pulau-pulau selatan Filipina, yang menjadi faktor penolak kepada penghijrahan yang berlaku. Terbitnya nama suku-suku bajau yang ada hari ini adalah didasarkan kepada nama tempat asal kediaman mereka, yakni nama pulau-pulau yang mereka diami di selatan Filipina. Misalnya, Simonol berasal dari Pulau Simonol, Laminusa dari Pulau Laminusa, Banaran dari Pulau Banaran, Sibutu dari Pulau Sibutu, Cagayan dari Pulau Cagayan Sulu, Suluk dari Sulu Tausuk, Ubian dari Pulau Ubian. Pelabelan sesuatu kaum adalah didasarkan kepada medium pertuturan yang digunakan. Hal itu begitu signifikan dalam merumuskan sesuatu rumpun bangsa, apatah lagi, bahasa Ubian tergolong dalam rumpun keluarga bahasa bajau, maka tidaklah terlalu aneh jika wujud persamaan dan saling faham antara seluruh penutur di bawah rumpun tersebut. Pulau Mantanani. Pulau Mantanani adalah sebuah pulau yang kaya dengan keindahan alam semula jadi. Pulau sepanjang 3 km ini terletak di barat laut daerah Kota Belud, Sabah. Pulau Mantanani terdiri daripada 3 buah pulau kecil, iaitu Mantanani Besar, Mantanani Kecil dan Pulau Linggisan. Jika ditinjau dari udara, pulau kecil ini kelihatan berbentuk ikan duyung. Pulau ini dihuni oleh hampir 1,000 orang penduduk. Majoriti penduduk pulau ini berbangsa bajau Ubian dan beragama Islam. Hanya 2 buah kampung terdapat di pulau ini, iaitu Kampung Padang dan Kampung Sireng Bukit. Kebanyakan penduduk di pulau ini menjadikan laut sebagai sumber kehidupan, selain bekerja sebagai pekerja-pekerja di resort-resort yang terdapat di pulau ini. Terdapat beberapa resort disediakan di pulau ini, antaranya Resort Palm Beach, Resort Mantanani Dream, Resort Mari-Mari, Resort Low Price Holiday, dan Resort Bambaran Beach. Selain tarikan persekitaran pulau dan pantai, Pulau Mantanani unik daripada segi budaya dan cara hidup komunitinya. Salah satu tarikan budaya yang boleh diperkasakan untuk pelancongan berasaskan komuniti, ialah kearifan tempatan, local knowledge, etnik bajau Ubian itu sendiri. Mohat Jireh Kumalah 2015. Pulau Mantanani dihubungkan dengan tanah besar melalui jalan laut, yang mengambil masa 45 minit. Sama ada melalui jeti di Kampung Kuala Abai ataupun jeti di Kampung Rampayan Laut. Namun, masa yang lebih lama diambil sekitar 1,5 jam jika menaiki bot dari jeti di Bandaraya Kota Kinabalu. Bagi penduduk setempat di daerah Kota Belud, kawasan-kawasan lain seperti di Kampung Pantai Emas dan Kampung Tamau juga boleh menjadi laluan ke pulau tersebut. Pulau ini termasuk dalam tadbiran Dewan Undangan Negeri Usukan yang diwakili oleh Datuk Seri Panglima Saleh Tun Said. Menurut cerita penduduk setempat, dikatakan, asal-usul nama Mantanani itu adalah gabungan daripada kata Manta, yang bermaksud selimut dalam bahasa Ubian, dan kata Nani yang dipercayai sebagai nama seorang lelaki perkasa yang melawan musuh pada ketika itu. Menurut cerita orang-orang kampung, pada ketika itu hanya lelaki bernama Nani itu sahaja yang memiliki selimut. Sumber, Encik Albi Alat, 65 tahun. Oleh yang demikian,
Mantanani itu bermaksud, selimut nani, memandangkan hanya lelaki berkenaan sahaja yang memiliki selimut dan dikatakan dia sangat perkasa, maka, pulau itu dinamakan sebagai Mantanani, yakni bersempena nama lelaki itu dan selimut yang dipunyainya.